Assalamualaikum dan salam sejahtera. Budak-budak Najib Razak ni dah menggelabah. Beberapa hari kebelakangan ni, diorang dah mula nampak yang kemungkinan besar Najib akan masuk penjara. Perjalanan kes Najib di Mahkamah Persekutuan nampaknya tidak memihak kepada Najib. Dan cara perjalanan kes tersebut, mereka rasa kemungkinan besar Najib akan kalah dan akan masuk penjara tidak lama lagi. 4 tahun dulu, kita dah beritahu dah budak-budak Najib ni. Kes Najib ni bersabit politik, bukan bersabit undang-undang. Jadi kenalah selesai kes Najib ni melalui politik, bukan melalui mahkamah. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia lah, bukan budak-budak Najib saja. Dia orang rasa yang kes Najib ni melibatkan undang-undang. Ada bukti Najib curi duit. Jadi susahlah Najib nak terlepas sekiranya bukti itu dah sah Najib mencuri duit. Tunggu masa je lah Najib masuk penjara. Ini tak kena-mengena dengan isu duit. Dulu Menteri Besar Selangor Datuk Harun Idris dah cakap, kalau kes dia, kes Datuk Harun ni, betul-betul lah melibatkan rasuah, tidak ada seorang pemimpin UMNO yang tak masuk jail sekali bersama Datuk Harun. Datuk Harun seorang saja yang kena, dia kata. Sebab ini isu politik. Datuk Harun cita-cita nak menjadi Perdana Menteri. Jadi terpaksa mereka masukkan dia di dalam penjara supaya dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Dan apabila Mahathir ambil alih sebagai Perdana Menteri, dia ampunkan Datuk Harun. Sebab apa? Sebab Mahathir pun tahu Datuk Harun ni dipenjarakan bukan kerana rasuah. Kalau kerana rasuah, maka semua pemimpin UMNO masuk penjara. Dan rasuah yang Datuk Harun dituduh tu yang sebenar bukan untuk dia, untuk UMNO. Datuk Harun terima rasuah bagi pihak UMNO untuk kewangan UMNO, untuk membayar kos kegiatan UMNO dan kos pilihan raya untuk UMNO. Jadi yang rasuah tu UMNO, bukanlah Datuk Harun. Datuk Harun orang tengah je untuk UMNO. Itu alasan dia. Jadi Datuk Harun diampunkan selepas itu. Kes Najib sama. Kalau betul lah Najib ni di-charge dan kemungkinan besar akan dipenjara kerana rasuah, kerana salah guna kuasa. Dan Mahathir tu lagi teruk. Lim Kit Siang sendiri kata Mahathir ni bapa rasuah. Dan sekira Pakatan Harapan memerintah satu hari kelak, mereka akan tangkap Mahathir dan masuk Mahathir ke dalam penjara. Sekali dengan Daim Zainuddin. Tapi apabila bulan Mei tahun 2018, apabila Pakatan Harapan memerintah, dia orang tangkap Mahathir dengan Daim ke? Dia orang lantik Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia lantik Daim jadi pengerusi CEC, penasihat kepada kerajaan. Dia orang beri satu jawatan yang boleh dikatakan jawatan yang mulia kepada Daim dan juga kepada Mahathir. Tak pun dia orang tangkap masuk penjara, walaupun itu yang dia duk melaung berpuluh-puluh tahun. So it's nothing to do with rasuah ataupun salah guna kuasa ataupun jenayah. It's all about politik. Lim Guan Eng tu confirm terlibat dengan salah guna kuasa dan rasuah. Rumah dia dan terowong bawah laut, semua ada kes. Tapi tak pula dia orang masa Tommy Thomas jadi Peguam Negara, dia gugurkan kes itu. Dan kes yang terowong ni lambat masih berjalan. Tak pun Lim Guan Eng masuk jail sampai hari ini.
Dan mereka kata, mahkamah ini, Hishamuddin Hussein pun kata, mahkamah Malaysia ni kita boleh percayalah dia orang ni tulus lah, transparent lah, this lah. Mana pelantikan Tommy Thomas tu, dia orang kuat DAP tu, dia peguam kepada Chimping, dilantik sebagai peguam negara. Latifah Koya, ahli jawatankuasa PKR, dia lantik sebagai ketua SPRM. Hamid Bado, dia confirm 100% saya ni taat setia kepada Mahathir. Cincanglah dia berapa kali dia taat setia kepada Mahathir. Dia ketua polis negara, tapi dia declare saya ni orang Mahathir. Jadi semua ni politik, baik ketua polis negara, peguam negara, komisioner SPRM, semua lantikan politik. Dan juga hakim, semua hakim tu yang di Mahkamah Persekutuan tu dilantik masa zaman Pakatan Harapan, masa Mahathir Perdana Menteri, termasuk juga CJ, Chief Justice. Jadi kita kata dia orang ni independent. Mana ada independent? Masa saya dulu, masa saya kena tangkap ISA tahun 2001, hakim yang bersidang, hakim yang yang menghukum Anwar, Augustine Paul. Dia yang menghukum Anwar, dan dia orang menghukum Anwar dengan alasan oleh kerana Anwar gagal membuktikan yang dia tidak bersalah. Mana ada dalam undang-undang kita didapati bersalah kerana kita gagal membuktikan yang kita tidak bersalah. Dia kena pihak ni prosecution, pihak pendakwa ni membuktikan yang kita bersalah. Bukan kita yang membuktikan yang kita tidak bersalah. Tapi itu alasan yang diberi, dan Anwar dihukum kesemuanya. Anwar kena 9 tahun atas kes tu, dengan 5 tahun kes tu. Jadi 2 kes tu 15 tahun dia kena. Jadi kalau kita kata mahkamah ni ataupun hakim ni semua tulus, semua ikhlas, semua buat ikut lunas undang-undang, no, everything's political. Masa saya kena, Augustine Paul, hakim Mahkamah Tinggi, dan memang dia ni bengang dengan Anwar, dan saya ditangkap ISA kerana penyokong Anwar, kerana kita berdemonstrasi apabila isteri saya memohon habeas corpus, writ of habeas corpus. Augustine Paul, hakim, dia tolak. Dia kata Raja Petra ni pengganas, Raja Petra ni teroris. Mana dia tahu saya teroris? Dia baca surat khabar. Dia baca surat khabar, Ketua Polis Negara, IGP, ada buat kenyataan yang saya ni nak lepaskan bom dekat Kuala Lumpur. I am planning to bomb Kuala Lumpur. Kononnya. Di mana mereka dapat bom tu? Mereka raid rumah saya, jumpa tak bom. Ada tidak saksi yang memberitahu yang saya ni ada beli bom ataupun saya buat bom? Tak ada. Jadi Ketua Polis Negara kata saya ni bercadang nak bom Kuala Lumpur. Pasal tu saya ditangkap. Jadi keluar surat khabar berdasar kepada that newspaper report. Tanpa bukti, Augustine Paul kata saya ni teroris, jadi saya tidak boleh dibebaskan. ISA kes nombor 2, itu tahun 2001. Tahun 2008 saya kena kali kedua ISA. Augustine Paul hakim. Dan kita minta Augustine Paul ni tarik diri, recuse. Di dalam kes ISA pertama, awak sudah kata saya ni pengganas, saya terlibat dengan kegiatan nak bom Kuala Lumpur. Sekarang ni ISA yang kedua saya kena. Dia juga hakim. Kita minta recuse. Mahkamah Persekutuan, 5 hakim. Satu daripada 5 hakim tu Augustine Paul. Mahkamah Persekutuan tolak saya punya permohonan untuk Augustine Paul tarik diri. Saya kata dia
sudah menghukum saya tahun 2001, 7 tahun sebelum tu, dan dia kata saya ni pengganas tanpa bukti. Berdasar kepada kenyataan Ketua Polis Negara dalam surat khabar, newspaper report sahaja. Jadi saya minta dia recuse, mahkamah say no. Augustine Paul kekal sebagai satu daripada hakim. Itu mahkamah yang adil ke? Itu mahkamah yang tulus dan ikhlas ke? That is a prejudice punya mahkamah. Dan semasa itu, Pak Lah Abdullah Badawi Perdana Menteri dan Syed Hamid Albar Menteri Dalam Negeri. Dia yang tanda tangan saya punya detention order. Sebab apa? Sebab politik. Sebab semasa tu saya aktif nak menjatuhkan Abdullah Badawi. Kita buat tahun 2007 tu kita buat bersih. Bersih tu tahun 2011, bersih 2.0 tu Anwar punya. Dia letak Ambiga sebagai pengerusi bersih 2.0. 4 tahun sebelum tu, 2007, bersih 1 lah kita kata. Kita orang yang menubuhkan bersih. Tahun 2007, matlamat kita untuk nak adakan reformasi sistem pilihan raya Malaysia supaya Barisan Nasional tidak boleh terus memerintah tanpa mendapat undi yang cukup, iaitu mereka kena dapat lebih dari 50% undi sekira nak memerintah. They must get more than 50% vote to form the government. Kalau mereka dapat hanya 45% sahaja dan masih boleh memerintah, masih boleh bentuk kerajaan, itu sistem tu not fair lah. Bermaknanya they get minority vote but they can still form the government with minority vote. Jadi kita nak reform that system. So kita launch Bersih 2007, Bersih 1, dan 2008 saya ditangkap dan dibawa ISA dan samalah mahkamah yang sama, hakim yang sama. Dan bila saya protes, saya kata this judge ni sudah tolak saya punya permohonan 2001 first time. Dan dia tolak atas dasar saya ni pengganas, I'm a terrorist, dan saya rancang nak bom Kuala Lumpur. Padahal tak betul, bukti pun tak ada. Tapi Mahkamah Persekutuan tak setuju. So, kalau kata ni, we are getting justice kononnya, or Najib lah is getting justice dari sistem perundangan Malaysia, itu semua bohong. Orang Terengganu kata pelawak. Oleh kerana saya sendiri berapa kali masuk mahkamah, kes ISA itu 2, ada 3-4 kes lagi saya ada. Sama. Semua political. Dan mereka raid rumah saya, kononnya nak dapat bukti. Tak ada pun bukti. Mereka ambil komputer. Mereka ambil komputer saya untuk membuktikan yang saya ni memang terlibat dengan jenayah. Di dalam mahkamah, pihak prosecution, pihak pendakwa memberitahu hakim mereka telah periksa komputer saya dan mereka tidak dapat apa-apa bukti di dalam komputer. Jadi mereka mohon mahkamah untuk tangguh perbicaraan saya, postpone my trial kerana mereka nak buat forensik kali kedua. They want to do a second forensic untuk mencari bukti. Jadi lawyer saya kata, awak dah buat forensik kali pertama, awak tak jumpa apa-apa bukti. Sebab apa awak perlu buat kali kedua? Kalau nak buat sekali lagi, kita nak ada saksi. Jadi lawyer saya minta, awak buat forensik kali pertama, kita tidak ada witness. Kita tak tahu, mungkin awak boleh masuk bukti lah kononnya ke dalam komputer. Mana kita tahu. Jadi if you're going to do a second forensic, kita nak ada saksi. Jadi mahkamah setuju. Dia buat forensik kali kedua. Masih tak jumpa any evidence. Tidak ada langsung apa-apa evidence ataupun bukti di dalam komputer saya menunjukkan saya
melakukan kesalahan, sepatutnya kes tu digugur. Charge tu ditarik balik. Tapi tak. 2 kali forensik komputer saya dan dia orang sendiri ni, pihak pendakwa beritahu mahkamah mereka tak jumpa bukti. Tapi mereka masih nak terus dengan kes. Untuk apa? So, yalah kalau kata mahkamah ni semua betul benar, hakim ni, yang berapa belas hakim mahkamah persekutuan, termasuklah ketua hakim tu, Tengku Maimun tu, semua pelantikan politik. Termasuklah masa zaman pakatan tu, Attorney General, Peguam Negara, Tommy Thomas, termasuk Latifah Koya, termasuk IGP, Ketua Polis Negara, Hamid Badu, semua lantikan politik. Dan semuanya orang pakatan, orang PKR, orang DAP, orang Kuat Mahathir. Dan kalau betul lah kesalahan Najib ni is about salah guna kuasa dan rasuah. Sebab apa Mahathir tidak ditangkap juga dan dicharge? Kenapa Daim Zainuddin juga tidak ditangkap dan dicharge? Anwar Ibrahim tu, dia pun banyak kes rasuah. Kenapa tak ditangkap dan dicharge? Ramai orang dalam pembangkang dan juga dalam kerajaan, dalam UMNO, dalam barisan, dalam pakatan, dalam PKR, dalam dia, ramai orang politik terlibat dengan rasuah. Najib seorang je. Dan Zahid Hamidi. Dan Rosmah Mansor. Jadi, kalau Najib rasa dia boleh lantik peguam yang hebat, baik Queen's Counsel dari England sekalipun, lantiklah 10 Queen's Counsel dari England untuk mewakili dia. Dia tidak akan menang. Dia akan masuk jail oleh kerana kesalahan Najib ni bukan rasuah atau salah guna kuasa. Kalau betul lah kesalahan Najib ni rasuah dan salah guna kuasa, 100 orang akan duduk dalam mahkamah dibicarakan. Termasuklah pemimpin-pemimpin atasan UMNO, PKR, DAP tu, Lim Guan Eng tu. Tak masuk-masuk jail sampai hari ni. Anwar tak pun kena charge. Yang dia kena charge tu kes semburit. Semua kes dia sodomi. Rasuah, banyak lagi kes. Satu pun tak kena. Jadi Mahathir, Daim, Anwar tak kisahlah Lim Guan Eng ke siapa sekalipun. Mereka bebas. Mereka tidak dikenakan hukuman ataupun dibicarakan. Only Najib saja. So kalau this thing is about justice, kalau betul lah isu Najib ni kerana salah guna kuasa dan rasuah, maka bukan Najib seorang lah yang akan dibicarakan. Yang sebenarnya kes Najib ni is politik. So kalau Najib nak elak dari masuk penjara, Najib kena selesai kes dia melalui jalan politik. Bukan melalui perbicaraan di dalam mahkamah. Tetapi, budak-budak Najib ni, dia orang rasa dia orang ni lebih pandai dari orang lain. Sikit-sikit panggil orang ni bodoh lah, orang tu bangang lah, orang tu tak ada otak lah, orang tu otak dekat lutut lah. Itu hari-hari. Bodoh, bangang, tak ada otak dekat lutut. Hari-hari, dia orang saja yang pandai, orang lain semua bodoh. Akhirnya, dia orang pandai, bos dia masuk penjara. Kita ni, yang kononnya bodoh, bangang, tak ada otak dekat lutut, bos kita tak masuk penjara. So, akhirnya, siapa bodoh? Siapa pandai? So, dia orang ni bongkak, tak kebur, cakap besar, dan yang sebenarnya mereka ni bukan begitu pandai. Dan sekarang ni mungkin Najib akan terima akibat iaitu he's on the wrong side of politics. Dan 4 tahun dulu kita kata kalau nak selesai kes ni has to be jalan politik. Pandai mana pun lawyer, handal mana pun lawyer, kalau dah the political masters berhasrat nak masukkan awak dalam jail, tak kisahlah kes awak ni
how strong your case, you are going to go in because the political masters decide how the judges will rule. Assalamualaikum. Salam sejahtera.